Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf bin Mansur, berumur 29 tahun. Okey, saya mengajar di SK Sungai Bakar Semiri, Sarawak. Pada petang ini saya akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk perbezaan individu dalam pembelajaran. Okey, terus kepada slide saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Ashraf bin Mansur. Okey, guru besar saya ialah Henry Anak Madai. Ini tajuk saya, perbezaan individu dalam pembelajaran. Okey, apa itu perbezaan individu? Perbezaan individu ialah di mana ketidaksamaan dalam aspek perkembangan secara fizikal, mental, emosi dan sosial, iaitu individu ini ialah unik dan mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri. Setiap individu itu berbeza dari segi biologi dan juga genetiknya. Okey, aspek-aspek perbezaan individu di sini saya senaraikan ada 7 aspek. Yang pertama ialah aspek fizikal, kognitif, emosi, tingkah laku, sosial, rohani dan juga kecerdasan. Okey, apa itu aspek fizikal? Perbezaan daripada segi aspek fizikal ialah setiap individu berbeza dari segi jantina, rupa dan saiz badan serta kemahiran jasmaninya. Okey, Sheldon 1942 mengkategorikan tubuh manusia kepada 3 kategori, iaitu endomorph yang bertubuh bulat, mesomorph tubuh badan otot yang kuat, ectomorph kurus dan tinggi. Okey, untuk kajian saya dalam kajian ini melibatkan 2 orang murid yang ada ciri-ciri mesomorph dan juga ectomorph. Okey, mari kita lihat murid yang dikaji. Okey, murid A ialah seorang murid perempuan, sihat walafiat, alhamdulillah, tak ada masalah kesihatan. Manakala murid B ada sedikit masalah kesihatan di mana beliau pernah menjalani pembedahan di bahagian kepala untuk membuangkan ketumbuhan silap saya, dan itu mengakibatkan murid ini menjadi murid yang slow learner. Okey, kita lihat. Okey, daripada aspek kognitif, setiap individu berbeza dari segi keupayaan berfikir, belajar, mengingat, menakul, menganalisis serta bakatnya. Okey, ini ialah kata-kata daripada ahli-ahli psikologi. Okey, daripada segi aspek emosi, daripada segi untuk dua orang murid ni, contohnya marah, gila, sedih, tua, setiap individu menunjukkan emosi yang berbeza. Dalam emosi iaitu merupakan perasaan atau cara seseorang itu menzahirkan perasaannya, sama ada secara sedar ataupun tidak sedar. Untuk makluman hadirin semua, iaitu murid A ini lebih pendiam, manakala murid B ini adalah seorang yang peramah, diam dan juga banyak kawan. Okey, pada segi tingkah laku, iaitu perbezaan tingkah laku individu dapat dihayati dengan pergaulan, interaksi dan aktiviti sosial. Okey, daripada segi pergaulan, murid B banyak bergaul, banyak berinteraksi dan banyak melakukan aktiviti sosial bersama kawan. Manakala murid A lebih pendiam, gemar menyendiri dan lebih suka membuat kerja sendiri. Tetapi daripada segi, kita tengok daripada segi sifat extrovert, introvert, ambivert. Adakah murid A itu extrovert? Kita tengok orang yang berminat terhadap hal yang berlaku sekitarnya serta bergaul, suka bergaul dengan orang lain. Okey, dapat disimpulkan murid B ialah murid yang extrovert, manakala murid A ialah seorang yang introvert. Apa itu introvert? Iaitu orang yang bersifat suka memendam rasa dan menumpukan perhatian kepada dirinya sendiri. Seseorang yang tidak suka bergaul dalam masyarakat dan juga dunia luar. Okey, daripada segi aspek sosial pula untuk dua orang murid ni. Setiap individu mempunyai tahap pergaulan yang berbeza dengan masyarakat sekeliling. Okey, untuk murid B,
di Rumah Panjang, di mana tempat saya pergi melawat rumah beliau, iaitu di Rumah Panjang Sungai Telajin, agak dalam, agak jauh daripada sekolah. Manakala murid A, rumah panjang di tepi jalan sahaja, di Rumah Panjang Lutong. Okey, untuk aspek pergaulan dengan masyarakat, murid B ni lebih suka bergaul dengan ahli-ahli ataupun penduduk-penduduk di Rumah Panjang. Manakala murid A kurang bergaul, lebih suka gemar berada di dalam rumah dan bersama keluarga. Okey. Ini kita tengok pola persahabatan. Macam mana murid A bersahabat dan juga murid B ni bersahabat. Murid B tidak. Murid A ialah pelajar popular, disukai oleh ramai pelajar lain. Murid B pula, dua orang yang saling bersahabat. Ada seorang sahabat baik kepada murid B ni. Dua-dua ialah slow learner dan sekarang masih tidak dapat membaca bahasa Melayu, bahasa Malaysia dengan baik. Okey, menganggap orang lain sebagai sahabat tetapi orang tidak menganggapnya sebagai sahabat. Okey, ini adalah murid A, apa yang dia rasa. Dia rasa dia nak anggap orang tu kawan dia tetapi orang tidak menganggap dia sebagai kawan. Contohnya, A memilih B, B memilih C. Okey, daripada segi aspek rohani, ini ada yang menarik yang saya nak sentuh di sini. Setiap individu mempunyai falsafah hidup dan kepercayaan agama yang berbeza dengan individu lain. Okey, di sini murid A, berdasarkan kajian yang saya jalankan di Sekolah Kebangsaan Sungai Bakar ni, murid A beragama Kristian, perempuan, manakala murid B, lelaki, beragama Islam, lelaki. Okey. Dari pada segi kepercayaan berbeza, di mana Islam mengamalkan hidup secara Islam, manakala Kristian mengamalkan hidup secara Kristian. Maksud sayanya murid B ni lebih daripada segi aspek rohani. Okey. Kecerdasan. Daripada segi kecerdasan antara murid A dan murid B. Apa itu kecerdasan? Iaitu kebolehan memproses maklumat, berfikir secara logik untuk menyelesaikan masalah serta menyesuaikan diri. Okey, kecerdasan. Macam mana? Daripada segi murid A, dia ini seorang yang cerdas, pandai dan selalu mendapat markah yang baik di dalam kelas. Manakala murid B, walaupun dia punya persahabatan, dia punya pergaulan tu bagus, tetapi daripada segi akademik sangat-sangatlah lemah. Dan beliau juga tidak mampu membaca dalam bahasa Melayu, belum mampu. Okey, ini ialah teori-teori kecerdasan triarkik. Ada proses kognitif, pengetahuan sedia ada, persekitaran kontekstual. Okey, ini ialah jenis kecerdasan. Untuk murid A, dia lebih kepada muzik. Muzik. Manakala murid B lebih kepada linguistik, iaitu dia lebih suka menghafal. Daripada segi bahasa, kita cakap dia ingat, kita cakap dia ingat. Dia macam tu. Okey. Berdasarkan kajian daripada murid A dan murid B, apa yang dapat saya simpulkan di sini, apa itu implikasi perbezaan individu dalam PDP yang boleh guru ubah untuk merancang PDP. Yang pertama sekali implikasi dia, guru harus merancang aktiviti PDP mengikut potensi individu. Okey, contohnya murid A, kita nampak potensi individu dia adalah tinggi. So dia tidak perlu diberikan penjelasan yang terlalu mendalam, dia dah boleh faham. Manakala murid B, even though you explain kat dia ulang kali, dia susah nak faham. So apa yang saya gunakan teknik dalam mengajar si murid B ini ialah dengan cara hafazan. Okey, untuk makluman semua, murid B ini boleh menghafal 8 daripada 9 surah ataupun ayat-ayat Al-Quran yang telah saya ajarkan secara hafal walaupun dia tidak boleh membaca. Okey. Yang kedua, kanak-kanak kurang mampu membuat keputusan diri sendiri dan kurang memahami konsep yang abstrak. Okey, maksudnya di sini iaitu kanak-kanak itu dia murid A mudah untuk memahami, manakala murid B agak sukar untuk memahami, lebih-lebih lagi konsep yang abstrak yang dia tak nampak dan tak jelas.
Okey, poin yang ketiga, murid-murid yang mempunyai kebolehan belajar yang rendah tentu tidak boleh mengikuti apa yang diajar guru. Ini ia betul. Di mana murid A mudah mengikut apa yang guru ajar, manakala murid B sangat-sangat susah mengikut ajaran yang diajar oleh guru kecuali kita merendahkan tahap prestasi ataupun tahap pengetahuan untuk murid tersebut. Okey, ini ialah rujukan kajian-kajian saya, boleh tengok di buku Mok Sun Sang penerbitan pada tahun 2009 bertajuk Siri Pengajian Profesional dan Haliza Hamzah. Okey, ada juga rujukan daripada blog, daripada skrip dan juga daripada slide-slide yang saya bacalah. Okey, sekian, terima kasih daripada saya Muhammad Ashraf bin Mansur dari SK Sungai Bakar Sendiri Sarawak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.